Salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Saya harap anda semua sihat-sihat belaka dalam masa pandemik ini bersempena Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Saya ingin membawa perhatian saudara-saudari kepada satu isu hak asasi manusia yang mewajahkan perhatian kita semua di dunia ini. Sebelum saya teruskan, mari kita selami sejarah Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Hari Hak Asasi Manusia diperhatikan pada 10 Disember setiap tahun di seluruh dunia. Tarikh tersebut dipilih untuk memperingatkan penerapan dan pengisytiharaan makluman Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat Universal Declaration of Human Rights UDHR oleh Penghimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations General Assembly pada 10 Disember 1948. Ini adalah perisytiharaan hak asasi manusia global yang pertama dan merupakan salah satu pencapaian besar pertama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang baru. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat menegakkan hak dan kebebasan asasi yang dikurniakan kepada setiap individu atas dasar sebagai manusia. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi kemuliaan dan hak-hak dan adalah terlindung dari diskriminasi, gangguan privasi sewenang-wenangnya, keluarga dan rumah, tangkapan dan tahanan sewenang-wenangnya, penyiksaan dan layaran buruk. Setiap orang juga mempunyai hak untuk kebebasan bersuara, berpersatuan, berhimpun secara aman, beragamaan dan pergerakan. Walaupun deklarasi ini yang mengandungi hak-hak politik, awam, ekonomi, sosial dan kebudayaan bukanlah satu dokumen yang mengikat. Ia telah mengilhami lebih dari 60 instrumen hak asasi manusia yang kesemuanya terjumlah kepada standard hak asasi manusia antarabangsa. Hak asasi asas seperti yang termaktub dalam deklarasi ini juga diterima, pakai dan diamalkan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Contohnya, perkara 1, semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Perkara 5, tiada sesiapa pun boleh dikenakan siksaan atau layanan atau hukuman yang zalim, tidak berperi kemanusiaan atau menghinakan. Perkara 7, semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak tanpa apa-apa perbezaan kepada perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Perkara 8, setiap orang adalah berhak kepada pemulihan yang berkesan oleh tribunal kebangsaan yang kompeten terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang diberikan oleh perlembagaan atau oleh undang-undang. Perkara 18. Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan berfikir, berperasaan hati dan agama. Hak ini termasuklah kebebasan menukar agama atau kepercayaannya dan kebebasan sama ada secara bersendirian atau secara bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau bersendiri menganuti agama atau kepercayaannya melalui pengajaran, amalan, pemujaan dan pematuhan. Perkara 19. Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran. Hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. Sebagai anggota negara PBB, Malaysia telah mengesahkan penerimaan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat yang mana peruntukannya telah diterima secara meluas untuk mencerminkan undang-undang antarabangsa dan adat. Perlembagaan Persekutuan Malaysia menonjolkan bab mengenai kebebasan asasi, melindungi seseorang daripada tangkapan sewenang-wenangnya. Artikel 8 menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak kepada perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang, termasuk atas dasar jantina, kebebasan asas lain yang dilindungi oleh perlembagaan, termasuk kebebasan bersuara dan berpersatuan Artikel 10 dan kebebasan beragama Artikel 11. Hari ini bagi tujuan
memperingati Hari Hak Asasi Manusia, saya ingin mendedahkan penindasan terhadap Falun Gong di negara China, terutamanya jenayah yang tidak dapat dibayangkan berkenaan perampasan organ paksaan secara besar-besaran terhadap tahanan nurani pelatih Falun Gong. Pengenalan Falun Gong. Falun Gong juga dikenali sebagai Falun Dafa adalah satu amalan spiritual tradisional yang terdiri dari senaman, meditasi, dan falsafah moral yang menekankan prinsip-prinsip sejati, baik dan sabar, Zhen San Zhen. Senaman Falun Gong walaupun mudah dan lembut adalah sangat berkesan dalam meningkatkan tahap kesihatan. Cerita-cerita berkenaan kekuatan penyembuhan Falun Gong banyak belaka. Pengamal Falun Gong juga berpegang kepada 3 prinsip yang tersebut di atas untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Falun Gong mula-mulanya telah diperkenalkan oleh Encik Li Hongzhi di negara China pada tahun 1992 oleh kerana sumbangannya kepada masyarakat dan manfaat kesihatan yang luar biasa. Pada tahun 1998, lebih kurang 70 hingga 100 juta orang telah berlatih Falun Gong dan jumlahnya meningkat ribuan setiap hari menurut anggaran kerajaan negara China. Di Malaysia, terdapat ribuan orang dari semua lapisan masyarakat yang telah berlatih Falun Gong. Sebahagian daripada mereka telah berlatih Falun Gong seawal-awalnya sejak tahun 1996. Sejak berlatih Falun Gong, kebanyakan mereka telah mengalami peningkatan dari segi kesihatan dan tahap tenaga dalam kehidupan seharian. Hari ini lebih dari 100 juta orang dari berbilang kaum dan semua lapisan masyarakat di lebih daripada 120 buah negara termasuk Hong Kong dan Macau yang merupakan sebahagian daripada negara China di bawah sistem satu negara dua telah berlatih Falun Gong. Falun Gong telah menerima lebih dari 3,000 sijil penghargaan, award, sokongan usul serta surat sokongan dari pengawal kerajaan serta berbagai organisasi. Ramai yang berlatih Falun Gong telah menjadi penerima anugerah perkhidmatan di komuniti dan di tempat kerja mereka. Penindasan terhadap Falun Gong, isu hak asasi manusia. Walaupun Falun Gong mendatangkan banyak sumbangan dan faedah kepada negara China dan rakyatnya, atas rasa takut akan kehilangan ideologi supremasi dan perasaan cemburu terhadap popularitinya, Parti Komunis China PKC yang dipimpin oleh Jiang Zemin melancarkan kempen propaganda dan tipu muslihat untuk membasmi Falun Gong pada 20 Julai 1999. PKC memulakan dan meneruskan kempen penindasan yang bersifat maklumat salah dan propaganda untuk menfitnah dan menghina Falun Gong. Kebanyakan tuduhan yang dilemparkan terhadap Falun Gong adalah tidak benar, mengelirukan, tidak disokong dengan bukti atau tidak berasas semata-matanya. Sebahagiannya bahkan dikarang oleh media yang dikendali dan dikawal oleh PKC. Penindasan yang dilancarkan ke atas para pelatih Falun Gong atas pengiktirafan kerajaan juga dilakukan secara besar-besaran di negara China. Sejak penindasan terhadap Falun Gong pada bulan Julai 1999, beratus ribu pelatih telah ditangkap, ditahan dan dipenjarakan tanpa prosiding mahkamah. Mereka juga dipaksa untuk bekerja buruk, penderaan psikiatrik, penyiksaan dan kaedah pemaksaan, pembaharuan, pemikiran yang lain dan sejumlah mereka yang tidak dapat dikenal pasti dibunuh secara haram untuk organ mereka semasa ditahan di kem tahanan. Sejak awal tahun 2000, penyiksaan terhadap tahanan Falun Gong telah didokumentasikan secara meluas oleh media arus perdana, organisasi hak asasi manusia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap sekurang-kurangnya 100,000 kes penyiksaan yang didokumentasikan oleh Minghui.org dan terdapat alasan untuk mempercayai bahawa itu hanyalah puncak gunung ais kerana jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi
beberapa kali. Beberapa ahli penyelidik, terutamanya David Matas, peguam hak asasi manusia yang terkenal dengan karyanya yang berkaitan dengan Holocaust. David Hugo, ahli Parlimen Negara Kanada yang berkhidmat paling lama dalam bekas setiausaha negara untuk Asia Pasifik, dan Ethan Goodman, bekas ahli Yayasan Pertahanan Demokrasi Foundation of Defense of Democracies yang menyiasat pengawasan dan perampasan organ di negara China, telah memulakan siasatan sendiri ke atas aligasi-aligasi berkenaan perampasan organ dari pelatih Falun Gong pada tahun 2006. Menurut penemuan, mereka menganggarkan bahawa puluhan ribu tahanan nurani Falun Gong telah dibunuh untuk membekalkan kepada perdagangan organ manusia dan mayat, dan penyalahgunaan sebagai mungkin masih berterusan sehingga hari ini, tetapi dengan cara yang lebih terlindung. Kesimpulan ini adalah berdasarkan gabungan analisasi statistik, temu rumah dengan bekas tahanan, pihak berkuasa berubatan dan ejen keselamatan awam, dan keterangan mengikut keadaan seperti sebilangan besar tahanan Falun Gong yang hilang di negara China dan jumlah pemindahan organ yang tidak masuk akal yang dilapor oleh hospital-hospital yang terlibat dalam kegiatan haram dan tidak berperi kemanusiaan ini. Setakat hari ini, sekurang-kurangnya 4,594 pelatih Falun Gong disahkan meninggal dunia dalam penindasan ke atas Falun Gong. Ini adalah angka kematian yang telah dilaporkan dan dikenal pasti. Kematian yang tidak dilaporkan dan disembunyikan oleh PKC adalah jauh lebih mengejutkan. Tribunal baru-baru ini, pada 17 Jun 2019, Tribunal China, sebuah tribunal rakyat bebas antarabangsa yang diketuai oleh Sir Geoffrey Nice QC, telah menyampaikan penghakiman akhir di London. Tribunal telah sebulat suara memutuskan bahawa negara China telah merampaskan organ-organ dari tahanan Falun Gong pada skala yang besar sejak banyak tahun yang lalu, dan kemungkinan pembunuhan secara beramai-ramai. Penghakiman akhir memutuskan bahawa perampasan organ telah dilakukan selama bertahun-tahun di seluruh negara China pada skala yang besar, dan pelatih Falun Gong telah menjadi salah satu dan mungkin yang utama sumber bekalan organ. Penindasan berserta dengan ujian perubatan terhadap kaum Uyghur adalah lebih terkini, dan mungkin bukti perampasan organ ke atas kumpulan ini akan tertimbul pada masa akan datang. Tribunal mendapati bahawa tiada bukti yang menunjukkan infrastruktur penting yang berkaitan dengan industri pemindahan organ di China telah dihapuskan. Ekoran ketiadaan penjelasan yang memuaskan tentang sumber organ yang sedia ada, tribunal menyimpulkan bahawa perampasan organ masih berterusan sehingga hari ini. Ini adalah satu jenayah terhadap kemanusiaan yang cuba disembunyikan oleh PKC dari masyarakat antarabangsa dengan menggunakan segala cara. Dan ini sendiri adalah satu pelanggaran hak asasi manusia sewenang-wenangnya yang mewajarkan perhatian setiap manusia di dunia ini. Isu hak asasi manusia tidak dilaporkan, walau apa jua pun ia adalah agak mengecewakan dan mengganggukan apabila isu penindasan terhadap pelatih Falun Gong di negara China hanya menerima sikit jika tiada liputan media dari media arus perdana di Malaysia. Sehingga hari ini, sebahagian media arus perdana di Malaysia tetap masih melaporkan berita palsu yang berkaitan dengan Falun Gong dengan hanya menerbitkan informasi palsu yang dikeluarkan oleh PKC semata-matanya. Sebenarnya, semua informasi palsu ini adalah karangan PKC sendiri dengan motif untuk menyamakan jenayah yang telah mereka lakukan. Kebanyakan media telah bertindak sebagai rakan sejenayah kepada PKC, ada yang sedar, ada yang tidak. Ia adalah menyedihkan untuk melihat sebahagian media enggan mengakui kebenaran di sebalik jenayah terhadap
kemanusiaan ini atas rasa takut perasaan PKC. Bukti ini baik lisan maupun dokumentari adalah begitu banyak, namun ia hanya menerima perhatian yang amat sikit dari media dan orang ramai. Kesunyaan majoriti pada hakikatnya secara langsung atau tidak telah membenarkan jenayah ini berlaku sewenang-wenangnya ini untuk menghakis nilai nyawa manusia yang dikurniakan oleh pencipta kita. Kesimpulan, berdasarkan isu yang dibangkitkan di atas dan bersempena dengan Hari Hak Asasi Manusia tahun 2020, saya bagi pihak pelatih Falun Gong di seluruh dunia, khususnya Malaysia, dengan ini menyeru saudara-saudari sekalian untuk memberi perhatian ke atas isu pelanggaran hak asasi manusia yang sewenang-wenangnya ini dan membuat keputusan moral anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Tidak ada sebarang pelanggaran hak asasi manusia yang lebih serius daripada perampasan organ-organ dari tahanan nurani. Kita tidak boleh dan tidak patut bertolak ansur dan mengakui penindasan yang tidak berperi kemanusiaan ini terhadap pelatih Falun Gong di negara China, terutamanya jenayah yang tidak dapat dibayangkan berkenaan perampasan organ paksasi secara besar-besaran terhadap tahanan nurani pelatih Falun Gong. Ini harus dihentikan dengan serta-mertanya. Setiap orang di dunia ini harus dibenarkan untuk menikmati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia sejagat tanpa mengambil kira jantina, bangsa, kulit, agama, kepercayaan, hati nurani dan lain-lain lagi. Kami selanjutnya menyeru kerajaan Malaysia untuk menegakkan kebebasan beragama dengan menghormati rakyatnya yang juga merupakan pelatih Falun Gong di Malaysia seperti mana yang termaktub dalam Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kami juga menyeru kerajaan Malaysia untuk memperakui pendaftaran Persatuan Falun Dafa sebagai persatuan yang sah di sisi undang-undang di Malaysia seperti mana yang boleh dilihat di negara-negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, Australia, Korea, Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan lain-lain lagi. Kami juga menyuruh media di Malaysia untuk melaksanakan standard profesionalisme dan etika semasa menerbitkan apa-apa artikel berita yang berkaitan dengan Falun Gong pada masa depan agar tidak menyebabkan penerbitan dan atau penerbitan semula artikel berita PKC yang bersifat maklumat salah dan berpropaganda untuk menfitnah dan menghina Falun Gong. Kami menyokong dengan setegas-tegasnya penerbitan kebenaran Falun Gong kepada orang ramai untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terutamanya di Malaysia berkenaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh rejim komunis China terhadap rakyatnya tahanan nurani sewenang-wenangnya. PKC jika tidak dihentikan akan menjadi raksasi yang merupakan ancaman benar terhadap keamanan dan keharmonian seluruh dunia. Tolong menyokong kami dalam mengakhiri penindasan ini. Sokongan anda akan dapat mengubah dunia ini. Sekian, terima kasih.